Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari insya-Allah bahasa Al-Quran, peringkat asas bagi yang tidak pernah belajar bahasa Arab ataupun yang pernah belajar bahasa Arab. Kaedah yang saya akan perkenalkan untuk anda belajar bahasa Arab pada awal, daripada asas, ialah kaedah yang agak yang lain daripada yang lain, iaitu kaedahnya kita namakan dia kaedah kata dasar. Baik. Untuk pengetahuan semua, kaedah kata dasar belajar bahasa Al-Quran, asas bahasa Al-Quran melalui kata dasar ini telah pun saya bukukan melalui buku yang saya namakan dia dengan nama Teknik Faham dan Hadam Kata Dasar Al-Quranul Karim, dan ini adalah edisi terkini bagi buku tersebut. Dan buku yang sebelum ini adalah berwarna biru, cetakan tahun 2018, dan yang ini adalah cetakan terkini. Dan buku ini dalam buku ini diterangkan kaedah-kaedah kata dasar yang dipilih khas untuk anda, dan juga disertakan beberapa latihan serta senarai kata dasar yang di dalam Al-Quranul Karim untuk dipelajari. Di samping buku ini, buku teks, sebagai buku teks, buku ini juga disokong oleh sebuah buku lagi yang kita tulis khas sebagai latihan ataupun sokongan kepada buku teks tadi, di mana dalam buku ini tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari akan dihidangkan dengan latihan yang diterangkan kaedahnya dalam buku teks tadi. Jadi untuk mendapatkan buku teks dan buku latihan, anda semua boleh berhubung dengan nombor di dalam pada skrin ini ataupun lawat laman web kelasbahasaquran.weebly.com. Baik. Untuk pelajaran kita, saya akan ringkaskan apa yang saya terangkan dalam buku teks sebagai pengajaran, dan untuk lebih lanjut boleh dapatkan buku teks insya-Allah. Baik. Kita mulakan apa yang dimaksudkan dengan kata dasar, ya, insya-Allah. Apa yang dimaksudkan dengan kata dasar? Kata dasar ataupun kata akar, yang disebut sebagai kata akar di dalam setengah istilah, ialah perkataan asas ataupun perkataan dasar atau perkataan yang membentuk perkataan-perkataan Arab. Jadi perkataan di dalam Al-Quranul Karim ataupun dalam bahasa Al-Quranul Karim ini adalah berasaskan kata dasar. Jadi boleh kita katakan bahawa kebanyakan perkataan di dalam Al-Quranul Karim atau dalam bahasa Arab ini, dia berasaskan kata dasar ataupun disebut sebagai usul al-kalimat, atau dikenali juga sebagai juzur al-kalimat. Baik. Biasanya kata dasar ini dia mengandungi 3 huruf, ya, mengandungi 3 huruf kebanyakannya, ya. Boleh katakan bahawa 90% atau 90% perkataan Arab ini dia mempunyai kata dasar 3 huruf. Cuba perhatikan di dalam kotak ini. Kata dasarnya adalah ha, mim dan dal, dan ini adalah perkataan yang lahir daripada kata dasar ha, mim dan dal. Contohnya alhamdu, kita sebut dalam Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil-alamin, hamidun majid, mahmud, Muhammad, Ahmad, yuhmadun, semuanya berasal daripada kata dasar yang sama, iaitu ha, mim, dal. Dan kata dasar ini kita perlu tulis dalam keadaan terpisah, ha, mim, dal. Dan kalau kita gabungkan sekali, dia akan sudah jadi perkataan. Jadi dia adalah kata dasar, ya, insya-Allah. Kita akan pelajari secara lebih lanjut di dalam pelajaran-pelajaran yang seterusnya. Baik, contoh lagi kata dasar ialah contohnya ra, ha dan mim. Di antara ra, ha dan mim ni lahirlah perkataan daripada kata dasar tersebut. Contohnya ar-Rahman, ar-Rahim, rahmah, irham, arham, rahimin, yarhamu, al-marhamah. Semuanya lahir daripada kata dasar ra, ha dan mim. Perhatikan bahawa kata dasar biasanya dia mengandungi 3 huruf sahaja, ra, ha dan mim. Boleh kita katakan bahawa kebanyakan kata dasar di dalam bahasa Al-Quran ini dia mengandungi 3 huruf. Baik.
Seterusnya, poin yang kedua yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian ialah berkenaan dengan kata dasar, bahawa setiap kata dasar ini dia akan ada makna asas ya. Ini adalah di antara keunikan bahasa Al-Quranul Karim, di mana bahasa Al-Quranul Karim ini dia berasaskan kepada kata dasar, dan kata dasar itu akan mempunyai makna asas atau kita sebut dalam bahasa Inggeris sebagai base meaning. Okey, contohnya ya, kita ambil satu kata dasar mim lam kaf. Contohnya mim lam dan kaf. Baik, kata dasar mim lam dan kaf. Kata dasar mim lam dan kaf ni, kalau kita tengok beberapa perkataan yang lahir daripada kata dasar ini, malikun, mulkun, dengan makna yang berbeza ya. Malkun, yamliku, malaikatun, malakutun, mamlukun. Semua perkataan ini adalah daripada Al-Quranul Karim, dan kata dasar mim lam kaf ini dia akan ada base meaning dia adalah memiliki, memiliki. Alhamdulillah dalam bahasa Melayu pun dia ada perkataan itu, iaitu mim lam kaf macam perkataan milik. Jadi base meaning ialah milik. Daripada base meaning inilah keluarlah perkataan lain daripada mim lam kaf ini. Malikun, malikun raja, malikun pemilik, malikun penguasa, mulkun, surah Al-Mulk, Al-Malk, yamliku, malaikah. Semuanya ada makna, dalam dia ada makna milik ya. Walaupun kadang-kadang tu agak jauh juga maknanya. Contohnya malikun pemilik, malikun raja. Kenapa? Apa kaitan raja dengan pemilik? Raja adalah pemilik kuasa dalam sesuatu negara. Malikun, penguasa sebenar. Mungkin ada juga perkataan yang mamluk, contohnya. Kenapa dia ada kata dasar mim lam kaf di dalamnya? Kerana hamba itu dimiliki oleh seseorang. Malaikah, mungkin perkataan yang malaikah contohnya dia agak jauh juga dengan kata dasar dia. Kata dasarnya mim lam kaf ya. Malakun, malak, malaikah. Ada kata dasar mim lam kaf, sepatutnya dia ada makna milik juga. Apa kaitan malaikat dengan milik? Boleh kita katakan bahawa malaikat ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dia dinamakan malaikah. Wallahu a'lam ya. Boleh kita kaji lagi maksud malaikah ni, kenapa kata dasarnya adalah mim lam kaf. Baik, itu adalah makna asas. Jadi setiap perkataan, setiap kata dasar dia akan ada makna asas, yang mana daripada makna asas inilah dia akan lahir perkataan-perkataan lain. Baik, seterusnya ialah poin yang ketiga ialah kata dasar ini dikembangkan kepada makna yang lain dengan memasukkan imbuhan ya. Imbuhan ini yang kita akan belajar insya-Allah di dalam bab-bab yang akan datang, yang saya susun dalam buku ini, iaitu contohnya ialah di dalam buku teks ini, contohnya saya datangkan satu kata dasar, contohnya ain badal ya. Ain badal yang memberi makna asas ialah sembah, ain badal. Daripada ain badal keluar perkataan ya'budu, keluarlah perkataan u'bud, ya'buduna, abada, ibadah. Semua perkataan ini dikembangkan daripada kata dasar ain badal ini dengan menambahkan beberapa perkataan imbuhan ya. Ini imbuhan ini, perkataan ya, tentunya ya di awal ini, ya di awal ini, waw dan nun di akhir ini, sabdu di tengah ini, alif dan dal ini adalah imbuhan yang kita akan pelajari insya-Allah di dalam kaedah-kaedah yang akan datang. Jadi yang pentingnya adalah setiap kata dasar ini akan dikembangkan kepada makna-makna yang lain, kepada perkataan yang lain dengan menambahkan imbuhan yang kita namakan imbuhan ya. Dalam imbuhan ini dia ada penambahan yang standard yang mempunyai makna yang tertentu yang akan dipelajari kemudiannya insya-Allah. Contoh lagi ialah perkataan ataupun kata dasar roha dan mim. Roha dan mim ini mempunyai kata dasar roha dan mim ya, mempunyai makna roha dan mim maknanya kasih. Daripada sinilah keluarnya perkataan Rahman, Rahim, Rahimin, Ruhama, Rahmah. Semuanya bermaksud kasih, mercy. Ar-Rahmanur Rahim, merciful, mercy ya. Semuanya berasal daripada maknanya kasih, mercy. Daripada perkataan ini adalah keluar perkataan Allahu yarham, irham, rahimin, arham, ruhama, arham.
Sehingganya rahim ibu pun dia akan datang perkataan arham, ya, daripada rahim ibu. Apa kaitan rahim ibu dengan kasih? Sebab kasih itu datang daripada rahim ibu, ataupun ada kaitan dengan kasih ibu itu namanya. Itulah yang ada kaitan di antara rahimah dengan arham, silaturahim dan sebagainya lah. Baik, itu adalah di antara poin-poin penting yang perlu kita pelajari dalam ilmu kata dasar ini. Saya merasakan bahawa mempelajari kata dasar ini mempunyai faedah yang amat besar bagi orang yang mula-mula ataupun baru nak berjinak-jinak dengan mempelajari bahasa Arab ataupun bahasa Al-Quran, kerana dengan memahami kaedah dan kriteria ataupun perilaku ataupun bentuk-bentuk kata dasar dan kaedah-kaedah yang mengelilingi kata dasar itu, anda akan dapat mempelajari bahasa Arab dengan selesa, insya-Allah. Itu yang kami harapkan ataupun saya harapkan, insya-Allah, daripada buku ini, insya-Allah. Sebagai sedikit latihan boleh kita, insya-Allah, mempelajarinya dalam buku yang akan datang ataupun dalam pelajaran yang akan datang, insya-Allah. Jadi saya harap, insya-Allah, kita ulang kaji sikit lagi berkenaan dengan kata dasar. Poin yang pertama yang saya ingin kemukakan ialah, yang pertama, kata dasar ataupun bahasa Al-Quran ini adalah berbaskan ataupun berasaskan kata dasar yang disusun dengan begitu sistematik, yang mana setiap perkataan atau kebanyakan perkataan-perkataan di dalam Al-Quran ini berdasarkan kata dasar. Okey, yang pertama sekali ialah kata dasar mengandungi 3 huruf. Pertama. Yang ketiga, kata dasar akan mempunyai makna asas, base meaning yang perlu kita tahu. Yang ketiga, kata dasar ini dikembangkan kepada perkataan lain dengan menambahkan imbuhan tertentu. Untuk pelajaran akan datang, kita akan bincangkan bentuk-bentuk kata dasar dan bagaimana kita dapat mengeluarkan kata dasar daripada setiap perkataan dan mengetahui base ataupun basic meaning ataupun makna asas bagi setiap perkataan itu, insya-Allah. Setakat ini sahaja untuk kali ini dan kita berjumpa untuk pelajaran akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.